Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu akan terangkan hari ini cara pengiraan bagi ladder tubing yang cikgu bagi minggu lepas. Okey, kita tengok soalan pertama. Baik, soalan pertama, jadual 1 menunjukkan peratusan penduduk mengikut kaum di salah sebuah kampung. Iaitu terdiri daripada bangsa Melayu, Cina, India dan lain-lain. Okey, bagi bangsa Cina tidak dinyatakan peratusan. Baik, kita tengok jumlah penduduk di pekan itu ialah 640 orang. Okey, jumlah penduduk 640 orang. Baik, soalan pertama, berapakah peratus penduduk berbangsa Cina? Okey, berapa peratus penduduk berbangsa Cina? Baik, 100% penduduk. Okey, jadi kita nak tahu peratus Cina ialah kita menolak ataupun kita menambah dulu 35% ni dengan 30% dan 10%, kita akan dapatlah yang peratus penduduk berbangsa Cina. Baik, 35 tambah 30 tambah 10 iaitu 75%. Jadi kita nak tahu India, kita pun menolak 100%, tolak 75%, jawapannya 25% bagi peratus bangsa Cina. Okey. Soalan kedua, kira bilangan penduduk berbangsa India. Okey, ini dia nak bilangan, bukan nak peratus ya. Bilangan penduduk berbangsa India. Kita ambil peratus India. Okey, peratus India 30% daripada jumlah semua penduduk 640 orang. Okey, kita tukarkan dalam bentuk pecahan 30% daripada itu darab. Okey, kita potong berpasangan atas bawah. Kemudian kita darab 64 darab dengan 3, 64 darab dengan 3. Okey, 18. Okey, penduduk bangsa India ada seramai 192 orang. Okay, selesai soalan pertama. Soalan kedua, Fikri melambungkan sekeping shilling 50 untuk menentukan giliran dalam satu permainan antara dia dan kakaknya. Siti berharap mendapat lambang bunga raya agar dia boleh memulakan permainan. Apakah kemungkinan peristiwa itu? Tandakan pada jawapan betul. Mestilah sama kemungkinan. Sebab pilihan untuk wang shilling bila kita lambung sama ada dapat depan atau belakang saja. Bila sama, bilangan adalah sama kemungkinan. Okey, cikgu dah jawab ya. Baik, Kak Manika punya digit 5 yang sama nilainya. Okey, P 3.005, Q kita gerakkan sekali jadi 3.5. Manakala nombor A kita gerakkan 2 kali 3.005 dan S kita gerak 3 kali 3.005. Jadi kad yang sama nilai adalah S dan P. Okey, yang kedua, tambahkan 3 kad yang punya nilai terkecil. Kita ambil yang terkecil, yang terbesar kita tak perlu ambil. Kita ambil 3.005, 3.005 dan satu lagi 3.05. Okey, kita tambah. Inilah jawapan dia dalam bentuk perpuluhan. Baik, Rajah 4 menunjukkan waktu pada 1 jam digital. Tuliskan itu dah sistem 4 jam. Okey, oleh kerana dia AM, okey, dia sebenarnya bermula hari yang baru. Okey, untuk sistem 4 jam, jam sifar 45. Okey, untuk sistem 24 jam. Kalau dia 12.45 PM, kita tulis jam 12.45, tapi sebabkan AM jam 00.45, mula hari baru. Okey. Baik, nombor 2, Ariana habis mengulang kaji pada jam 50 minit sebelum. Okey, sebelum mesti lagi awal lah. Kalau sebelum, kita kena tolak. Kita buat rumah jam minit. 12.45 kita tolak dengan 50. Baik, 45 tak 5 tak boleh, kita ambil di rumah jam, kita ambil 60, jadi nombor yang baru kita tambah 105. Okey, ini tak pakai dah. 105 tolak 50, 55, 11. Jadi jawapan dia 11.55 AM. Menunjukkan dia selesai mengulang kaji pelajaran. Kita lihat nombor 5. Okey, Sazmin Hari Khusus Olahraga bermula dari 18 November 2016 hingga 8 Januari 2017. Berapakah bilangan hari dalam bulan Disember 2016? Okey, bulan Disember mestilah 31 hari.
Sebab dia nak bulan Disember sahaja. Okey, berapakah tempoh masa yang diambil dalam hari bagi menghabiskan kursus tersebut? Okey, dia mula kursus 18 November 2016 sehingga di 8 Januari 2017. Okey, tengah-tengah ni ada Disember. Okey, kamu tengok bilangan hari. Disember dah tentu 31 hari. 8 Januari dah tentu 8 hari. Okey, di sini yang perlu kita selesaikan di sini. Berapa hari sebenarnya 8 November? Untuk memudahkan, kita ambil jumlah penuh hari November adalah 30 hari. Tolak dengan 18 hari dan kita menambah 1. Okey. Okey, kenapa tambah 1 lagi? Maknanya kita menambah hari yang pertama tu lah. 30 tolak 18 samaan 12 tambah 1, 13 hari untuk November. Dan kita tambah 13 hari, 31 hari dan 8 hari. Kita tambah keseluruhannya. Okey, berapa hari dia kursus? Selama 52 hari. Okay, nombor 6, rajang dukung berapa keping? Nombor 17, 1, 21, 3, 11. Apakah kebolehjadian satu nombor perdana dipilih daripada kad-kad nombor itu? Mengapa? Apakah kebolehjadian satu nombor perdana dipilih daripada kad? Okey, kebolehjadian sama ada besar kemungkinan, kecil kemungkinan, sama kemungkinan. Baik, kita lihat nombor perdana ada berapa sini? Nombor perdana hanyalah ada 17 nombor perdana, 1 bukan, 21 bukan, 3 nombor perdana, 11 nombor perdana. Okey, nombor perdana lebih banyak daripada nombor bukan nombor perdana. Jadi, kebolehjadiannya adalah besar kemungkinan. Besar kemungkinan kerana mengapa? Kerana bilangan nombor perdana lebih banyak daripada nombor bukan nombor perdana. Okey. Hitung jumlah nombor perdana kat itu. Okey, jumlah kita tambah. Okey, 17, 11, 3. Okey, berapa? Okey, jumlahnya 31. Kita lihat soalan nombor 7. Ajarkan sebuah bingkai gambar yang bentuk segi empat sama. Mesti kalau segi empat sama, ciri dia panjang dan lebar dia adalah sama. Hitung luas. Ingat formula cari luas iaitu panjang darab dengan lebar. Okey. Panjang berapa? 6 cm. Lebar 6 cm. Okey, 36 cm persegi. Jangan lupa tulis. Okey. Baik, kedua, lukis sebuah segi empat tepat. Okey, segi empat tepat, ciri-ciri dia panjang dan lebar tak sama. Yang punya luas yang sama yang luas tadi. Okey. Jadi kamu boleh agaklah kalau yang 36 sisi apa yang ada? 6 darab 6 tak boleh sebab ini akan jadi bentuk segi empat sama. Apa lagi? 9 darab 4. Okey. Lagi 12 darab 3. Okey. Saya rasa lebih cantik kamu ambil 9 darab 4. Yang mana panjangnya 9, kamu ambil 9 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kotak. Dan lebar dia kamu ambil 4 kotak. Guna pembaris. Okey. Lukis yang cantik. Kemas guna pembaris. Lukis dengan G2. Tak boleh ada banyak-banyak garis. Okey. Senang sebab ada 1 cm ukuran di sini. 9 cm 4 cm. Kalau kamu darab memang 36 cm persegi. Okey, soalan ke-8. Raja menunjukkan isi padu 3 botol minuman yang dibeli oleh Azrul, iaitu jus apple, jus oren dan air mineral. Tuliskan isi padu jus oren dalam liter. Okey, jus oren. Okey, sini kamu boleh agak dah 1.4 liter. Okey. Hitung isi padu jus buah-buahan dan air mineral yang dibeli oleh Azrul. Kamu kena tambah. Dia ada tak nyata dalam liter atau mililiter? Tak ada. Kalau tak ada, kamu boleh buat dalam unit apa-apa pun boleh. Okey, sini cikgu nak buat dalam unit mililiter.
1400 ml, 750 ml. Okey, 0.5 kita gerakkan kali akan dapat 500 ml. Ini adalah sama dengan 500 ml. Okey. Sikit dekat sini ya. Baik, 0.5. Okey, 11, 16. Okey, jumlahnya senang sekali adalah 2650 ml. Okey, nombor 9. Tempoh masa perjalanan bas dalam jam dan minit. Okey, bila nak ingat lagi formula. Okey. Baik, soalan nak tempoh T, ambil ni. Okey, A tolak mula, itu akhir. Ini akhir lah, ini mula. Okey. Nak tempoh akhir tolak mula, jam, minit. Akhir pukul berapa akhir? 45 minit. Mula pukul 9.45. Okey, boleh ke kita nak menolak macam ni? Okey, kalau tak boleh, kita gantikan di dalam sistem 24 jam. Pukul 4 ni bermaksud kalau kita tambah 12 jadi jam 16.05. Kita tolak 9.45. Okey, ingat bila tak cukup nak ditolak, jangan kamu mandai-mandai tukar naik atas. Okey, kita tetap yang waktu akhir mesti tetap di atas. Jadikan dia sistem 4 jam, kita tambah 12. Okey. 5 tolak 45 tak cukup, 15. Kita punya 60 jadi 65. Okey, 65 tolak 45. Okey, 15 tolak 9 berapa? 15 tolak 9 jadi 6. Okey, maksudnya tempoh masa dia ada perjalanan tu adalah 6 jam 20 minit. Tempoh masa dalam pecahan jam. Okey, dia nak dalam bentuk pecahan jam. Okey, 6 jam 20 minit maksudnya 6 jam 20 minit per dengan 60. Kita potong-potong. 2 ada sekali, 2 ada 3. 6, 1/3 jam. Dapat dalam bentuk pecahan. Soalan ke-10. Apakah mod? Mod adalah yang paling kerap. Macam cikgu tunjuk dalam kelas lalu. Beritahu mod paling kerap. Apa yang paling kerap keluar? Okey, 46, 42, 49, 48, 41, 40, 49. Okey, ada 2 49. Cuba kamu tengok 49. Inilah dikatakan mod. Jadi 49 adalah mod dia. Apakah min? Min adalah purata. Okey, tambah kemudian bahagi. Okey, min sama dengan 46 tambah 42 tambah 49 tambah 48 tambah 41 tambah 40 tambah 49 bahagi dengan ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey, sekarang kamu tambah. Okey, berapa dapat kamu tambah? Bila kamu menambah, kamu akan dapat 315 bagi dengan 7. Okey, kamu kena bahagi dengan 7 bagi bilangan. Okey. Bila kamu bahagi 7 darab 4 28. Baik, 3 turun 5. Okey, purata dia adalah 45 ataupun min dia adalah 45. Okey, nyatakan julat. Okey, julat bermaksud paling besar, nilai paling besar tolak nilai paling kecil. Okey. Kat sini mana yang paling besar nilai adalah 49. Nilai terkecil adalah 40. Jadi julat dia adalah 9. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Terima kasih.